السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى من سار على نهجه إلى يوم القيامة. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا تأويل، اللهم يسر لنا هدى واجعلنا من أهل التقوى واجعلنا من أحبابك وأوليائك المقربين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا وضعفنا طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين، واجعل أعمالنا أعمال المتقين الصديقين، واحشرنا مع نبينا والمرسلين يا أكرم الأكرمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dan kita berkumpul pada pagi hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, dan moga-moga kita akan mendapat rahmat daripada Allah, kita akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tersambung membaca kitab Beriman kepada Syurga dan Neraka. Pada pertemuan bulan yang lalu kita menyebut bahawa tajuk yang mengenai orang yang mula-mula memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, yakni orang mula-mula sekali yang akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang mula-mula sekali dibukakan pintu syurga untuknya, dan beliau merupakan orang pertama memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang pertama akan masuki syurga Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuki syurga ada derajatnya masing-masing dan ada kedudukannya masing-masing. Tersambung baca apa yang tertulis dalam kitab ini. Adapun sifat golongan pertama memasuki ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala diceritakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak khabar orang golongan yang pertama, kumpulan yang pertama, rombongan yang pertama daripada umat dia yang akan memasuki syurganya, masuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang masuk ke syurga ada berbagai-bagai rombongan, ada berbagai-bagai puak, ada kumpulan-kumpulannya, kumpulan yang tinggi, yang rendah, hinggalah ke akhirnya. Ada pun sifat golongan pertama yang masuk ke syurga, yakni orang yang kelas tinggilah masuk ke syurga Allah daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamar lailatal badr, والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوتون ولا يمتخطون ولا يتفلون أمشاتهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد
على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kumpulan pertama masuk syurga seperti rupa bulan penuh purnama, dan mereka yang selepasnya seperti bintang yang paling bercahaya di langit. Mereka tidak kencing, tidak berak, tidak berhingus dan tidak berludah. Sikat-sikat mereka daripada emas, peluh mereka daripada kasturi. Di dalam tempat bara mereka adalah gaharu. Isteri-isteri mereka bidadari dan bentuk kejadian mereka seperti seorang lelaki, seperti bapa mereka Adam dengan tinggi 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia cerita bahawa Nabi SAW beritahu kita, kumpulan pertama yang masuk syurga. Syurga ni bukan sahaja indah dari segi suasana dia, indah ciptaan dia, bukannya dalangnya lawa, tapi orang yang memasuki syurga juga, penghuni-penghuni syurga tu indah-indah, menyenangkan. Penghuni syurga ni lawa-lawa dan hidup mereka senang. Mana syurga ni bukan lawa saja pada syurga, tapi lawa juga pada penghuni-penghuninya. Penghuni-penghuninya. Nabi SAW khabar Abu Hurairah kata, kumpulan pertama yang masuk syurga, rombongan pertama yang masuk syurga, Nabi sebut rupanya seperti rupa bulan purnama. Kalau tengok bercahayanya rombongan kumpulan pertama yang masuk syurga ni, mereka akan tengok sebagaimana bulan pertama di langit. Bulan pertama ni biasa, bulan purnama ni biasa malam yang ke-14, malam yang ke-15. Malam ke-14, 15. Kalau kita nampak bulan langit, lawa, gelap je, lepas tu bulat. Lepas tu bulat tu pula bulat yang sempurna. Cahayanya pula cahaya yang terang menderang, mengalahkan bintang-bintang yang lain. Bulan purnama yang bulat getek, sempurna bentuk dia dan sempurna cahaya dia. Bila tengah malam kita nampak, waktu malam kita nampak, dialah orang kata hak paling sempurna sekali hak ada di atas langit. Kita nampak lawa, seronok tengok. Cahaya kuningnya lembut, tidak menyakitkan mata, tak macam matahari. Cahayanya, bentuknya comel, bentuknya comel, bulat, sempurna comel. Lepas tu cahayanya terang. Walaupun bintang tu mungkin bintang yang besar daripada bulan, cahayanya besar, tapi sebab jauh, tapi nampak bulan tu lebih besar cahaya, lebih sempurna nampak dia, comel kita nampak. Nabi kata, kalau masuk orang yang golongan pertama masuk syurga, bagaimana mau nampak bulan tu lawa, bulan tu terang cahaya dia, begitulah mau nampak golongan pertama yang akan masuk syurga. Sempurna mau nampak bentuk dia, lawa, terang menderang cahaya, keluar cahaya daripada rombongan-rombongan ni. Dan mereka yang selepas sepertinya, dan rombongan yang kedua, yang berikut-berikutnya, rendah sikit martabat. Golongan yang pertama ni golongan al-muqarrabun. Orang yang kelas pertama masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ni golongan al-muqarrabun. Golongan al-muqarrabun. Kalau kita baca surah Waqiah tu, kita sebut, dalam surah Waqiah sebut, as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Orang yang muqarrabun ini, mereka ni berlomba-lomba membuat kebaikan. As-sabiqun as-sabiqun, Allah Ta'ala sebut. Dan orang telah as-sabiqun as-sabiqun, antara yang disebut oleh ulama, mereka ini sentiasa mendahului membuat kebaikan. Cepat-cepat buat kebaikan, berlomba-lomba buat kebaikan. Maknanya dak malah buat kebaikan, dak malah buat ketaatan. Kalau mayang sunat tu ya dak malah. Kalau mayang pun bukanlah keadaan malah. Ada orang yang mayang tapi mayang nak keadaan malah, mayang sambil lewa je. Tu bukan sifat sabiqun. As-sabiqun ni dia seronok nak mengerja ketaatan, dalam ibadat taat tu dia seronok. Tu as-sabiqun. As-sabiqun as-sabiqun.
Ada setengah ulama sebut as-sabiqun ni orang yang mendahului semua buat taat. Berlomba-lomba buat taat. Buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka derah buat taat. Mereka tak buang masa. Kalau mereka tua, tak tunggu sakit. Kalau sakit, tak tunggu mati. Gitu. Kalau orang muda, tak tunggu tua. Kalau orang yang tengah waktu kosong, tak tunggu waktu sibuk. Tu maksud dia. Kalau orang tengah ada pitih, dia nak infak kenapa, dia tak tunggu waktu susah. Tu orang berlomba. Kalau orang muda, nak bertaubat, nak buat taat, nak bangun tahajud, nak baca Quran, nak belajar, tunggu waktu tua. Tu bukan sabiqun. Kalau orang tua, tapi biar dulu, nak tunggu sakit dulu. Nak tunggu kaki kena kerak dulu sebelah. Nak tunggu gigi tak ada, mulut susah nak baca Quran tak. Waktu kita bukan sabiqun. Kalau orang muda, dia tak tunggu waktu tua. Kalau orang tua, dia tak tunggu waktu sakit. Kalau waktu orang sakit, dia tak tunggu waktu nak mati. Orang mati ya. Kalau orang tengah senang, dia tak tunggu waktu miskin. Waktu senang. Orang yang tengah lapang, dia tak tunggu waktu sibuk. Tu orang berlomba-lomba buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak. Ulaikal muqarrabun, Allah Taala sebut. Mereka itulah orang yang didekatkan dengan kedudukan yang tinggi. Didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Didekatkan kedudukan yang tinggi dalam syurga Allah. Mendapat orang yang kedudukan yang sangat tinggi, mendapat kedudukan yang sangat tinggi. Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Golongan hak ni Nabi sebut bila masuk syurga tu lawa tak lawa macam mu tengok bintang bulan di langit. Mu tengok bulan langit lawa tak? Lawa. Bentuk dia lawa? Lawa. Cahaya dia paling terang sekali? Lawa. Apa terselah kali di langit bila bulan pertama? Bulan pertama. Sebab tu Nabi SAW mengikut satu riwayat, bila Nabi SAW tiba di Madinah, orang tengok Nabi yang paling cermelang, Nabi yang paling lawa, Nabi yang paling terselah. Tala'al badru alaina, terbitnya kepada kami, muncul daripada kami badru alaina, bulan purnama. Sebab apa? Sebab tengok Nabi SAW lawa, tengok Nabi hebat. Sapanya Nabi SAW di Madinah lawa, hebat. Allah tengok Nabi, kalah orang lain. Siapa disifat al-badru sebagai bulan purnama. Nabi sebut golongan pertama bila masuk syurga, gitu lah. Kalau mau tengok langit, kenapa paling lawa? Bulan. Kenapa paling terserlah? Bulan. Sebab dia paling besar, paling bulat, getai, sempurna, comel. Dia paling bercahaya sekali, nak banding dengan bintang-bintang yang lain. Nabi kata kalau mau masuk syurga, mau tengok orang masuk syurga, hak paling terserlah kehebatan dia, yang paling hebat rupa parahnya adalah orang yang golongan pertama masuk syurga. Sifatnya apa? As-sabiqun. Mereka ini sentiasa berlomba-lomba buat kebaikan, buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara ulama tafsir sebut as-sabiqun ni adalah orang yang senantiasa berlomba-lomba membuat ketaatan kepada Allah. Tak malah seronok. Kalau dia buat amalan pun, dalam amalan dia pun dia berlomba-lomba mengerjakan taat kepada Allah dengan sebaik-baik yang boleh. Tak. As-sabiqun ni senang cerita orang yang menambah ketaatan lah. Orang yang menambah ketaatan ni bukan sekadar buat wajib. Kalau sekadar sembahyang 5 waktu, bayar zakat hak wajib saja, puasa bulan Ramadan saja, hak tu kau tak bagi tambah ketaatan hak tu. Hak tu kata balik modal. Orang lain sembahyang 5 waktu, sembahyang 5 waktu kau lebih kenapa? Orang lain puasa Ramadan, puasa Ramadan juga lebih kenapa? Orang lain bayar zakat kau dah lebih kenapa sama tarah. Macam kerja jabat. Orang tu kerja 8 jam, kerja 8 jam dah lebih kenapa? Tak ada overtime. Tak. Orang tu kerja 8.30 balik 5.30, balik 8.30 balik 5.30 dah lebih kenapa? Sama tu gila je. Orang hak lebih kerja tambah masa overtime, dapat gaji lebih. Orang yang menambah ketaatan ini adalah orang yang menyempurnakan kewajipan dia. Kewajipan pula pecah dua. Hak Allah Ta'ala, hak manusia. Hak Allah Ta'ala, ibadat kita kepada Allah, hak wajib. Hak yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hak Allah Ta'ala. Hak manusia, hak wajib.
berkaitan dengan maruah orang. Kalau kita ada kata orang, kita ada hina orang, kita ada ngopak orang, kita ada cela orang, kita ada fitnah orang, wajib kita minta maaf. Kalau tak sesat atas muka dunia, mati bawa pikul atas leher tu, sesat di akhirat. Ada berkaitan dengan harta orang, hak kita curi, hak kita ambil, kita guna tanpa kebenaran, wajib kita istihlal balik, wajib kita minta halal dengan dia, ataupun wajib kita bayar balik kepada dia. Kalau mati tak dam bayar, tak dam minta maaf, bawa benda tu. Tak sesat atas muka dunia, bawa di akhirat, sesat di akhirat sesau. Ada berkaitan kehidupan manusia, kita menyusahkan orang lain, buat susah pada orang lain. Tak, itu hukuk kita ataupun kewajipan kita terhadap manusia sama makhluk. Orang yang as-sabiqun ni, orang yang pertamanya bersifat dia menyempurnakan kewajipan yang Allah Ta'ala kenakan kepada dia. Yang pertama berkaitan dengan Allah Ta'ala, mayangnya, hak tinggal ya gatinya, puasa, hak pernah tinggal waktu muda ya gati. Tak, zakat-zakat hak keluar sebelum ni, mula dapat zakat dikira bayar, dikira habis. Lepas tu berkaitan dengan hak manusia. Antaranya berkaitan dengan maruah orang, hak mana pernah dia kata ngopak, hina, fitnah, dia minta maaf. Tak, hak mana berkaitan dengan harta manusia, hak mana pernah dia curi, pernah dia ambil, dia tak bayar lagi hutang, dia cepat-cepat urusan benda tu. Sebab tu hak wajib. Dan sifat kedua orang sabiqun ni adalah dia menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia bersungguh-sungguh melakukan perkara yang sunat. Allah Ta'ala sebut dalam hadis, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. La yazalu tu maksudnya bersenantiasalah. La yazalu tu istimrar. Makna dia istimrar. Istimrar ni tak berhenti, senantiasa. Bahasa mudah istiqamah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasalah istimrar, konsisten, istiqamah hamba-Ku itu mendekatkan diri kepada Aku bin nawafil, dengan ibadat-ibadat sunat, hatta, hingga dia dapat apa natijah? Hatta uhibbah, hinggalah Aku menyintainya. Bila dicinta oleh Allah Ta'ala, muqarrabun, orang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, dia menyempurnakan yang wajib ke atas dia, dan kewajipan itu ada hak sesama, hak dengan Allah Taala, hak sama makhluk. Pada masa yang sama dia istiqamah melakukan amalan sunat. Mula yang dijaga hak wajib, ditambah amalan sunat, istiqamah amalan sunat, Allah Taala kata apa? Hatta uhibbah, hingga. Natijah dia, hingga sampai mana? Ghayah dia, hatta uhibbah, hingga Aku cinta kepadanya, hingga Aku sayang kepadanya. Bila Allah Ta'ala sayang, jadi apa? Ulaikal muqarrabun, golongan-golongan awal yang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sebut waktu golongan pertama, macam mana indahnya mu akan nampak penampilan dia, seperti nampak penampilan bulan purnama di langit, yang cahayanya paling terang, yang paling indah, yang paling sempurna, paling jelas, paling soh, paling menyelah sekali langit pada waktu malam adalah bulan purnama. Dan bila mu tengok golongan ini yang kita sebut sifat-sifatnya tadi, bila masuk, begitulah mereka, terselahnya mereka, hebatnya mereka, lawanya mereka, sempurnanya mereka, gitulah Nabi kata. Dan mereka selepasnya, rombongan yang seterusnya yang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala selepas golongan yang pertama macam bulan purnama ni, seperti bintang yang paling bercahaya di langit. Macam bintang lah, kamu nampak bintang langit tu sana, dia nampak, tapi bercahaya tak, comel tak, comel. Bintang di langit ni perhiasannya bulan dan bintang-bintang, tapi perhiasan hak paling sohor sekali, hak paling menyelah sekali bulan lah, sebab dia besar, paling nampak cahaya dia. Hak hiasan-hiasan lain bintang-bintang. Nah, betul golongan yang seterusnya
Kamu nampak dakwa dia macam bintang-bintang dia, macam bintang di langit yang paling terang sekali cahaya dia. Anak tengok bintang langit, hak manusia paling terang cahaya. Hak tu lah. Bersinar-sinar, berkelip-kelip. Dakwa tak? Dakwa. Indah tak? Indah. Menjadi perhiasan langit tak? Menjadi perhiasan langit. Comel? Comel. Tapi nak banding dengan bulan, halu. Nak banding cahaya bulan, halu. Tapi lawa tak? Lawa. Perhiasan juga. Tapi nak banding dengan bulan, rendah lah. Nak banding bulan, rendah. Mereka, siapa penghuni syurga? Sama ada golongan pertama, golongan kedua. Mereka tidak kencing. Tak kencing. Walaupun minum air tak betul-betul. Tidak berak. Walaupun makan berguni-guni sekalipun. Dalam syurga ada nikmat makan. Ada nikmat minum. Tapi tidak ada kencing dan tidak ada berak. Tak ada. Allah Ta'ala buang benda tu. Sebab apa? Sebab syurga ni bersih. Syurga ni bersih. Syurga ni wangi. Kita pernah baca hadis bahawa syurga ini wanginya boleh berbau daripada beratus-ratus tahun. Maka syurga ni wangi. Tak ada kencing. Kencing ni hati pering. Berak ni musuh kau. Tak ada benda tu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tak ada benda tu keluar daripada orang masuk syurga. Tak ada. Nak kencing, nak berak, puas atas ke dunia ni dah. Tidak berhingus. Sebab apa berhingus? Berhingus ni uduh. Penampilan berhingus ni. Bawa tisu semua. Bila berhingus, bersin. Bila bersin, berhingus. Tak ada bersedung-sedung, tak ada. Dalam syurga tak ada. Bersih. Sebab apa? Sebab syurga ni bersih. Tak benda yang mengganggu. Nak napah. Berhingus tak ada. Kotor tak ada. Dan tidak berludah. Tidak berludah. Tak ada kehek-kehek radio, tak ada. Walaupun makan rasa sedap, tapi tak ada kehek. Letup-letup radio ni tak ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikat mereka daripada emas. Orang syurga ni ada sikat. Sebab sikat tu benda jenguk. Orang syurga ni jenguk sikat rambut. Sikat tu saja daripada emas. Hak kecil tu daripada emas. Sikat. Apa Nabi buat sikat? Dah sikat pun bayar. Kasut je, baju je, seluar dia, istana dia, pinggang makuk dia, sudu dia, kursi dia, katil dia, sikat emas. Sikat orang buh punggung. Orang dah bawa semua sikat ni, ubuh kalau lain kau ubuh kat tempat mereka. Orang lain kalau ubuh sikat pun ubuh belakang. Sikat pun mah Nabi kata. Dah baju je dah tahu. Mahkota atas kepala dia dah tahu. Pakaian dia dah tahu. Pinggang dia dah tahu. Makuk dia dah tahu. Sudu dia dah tahu. Kasut dia, selipar kalau ada, dah tahu. Kalau sikat daripada emas. Sikat daripada emas Nabi kata. Peluh mereka daripada kasturi. Peluh mereka itu berbau kasturi. Kasturi syurga. Kasturi dunia ni tak cakap nak sedap dah bau. Kasturi syurga tak tahulah. Mereka berpeluh. Sihat. Orang nak syurga ni sihat. Berpeluh. Tapi peluh dia tak busuk bangor. Dah hapok ke bau peluh kita ni. Pas main macam main bola, apa mikro apa ni. Tapi berbau kasturi. Wangi peluh mereka. Di dalam tempat bara mereka gaharu. Tempat bara ni kalau tengok kau, orang kata apa, kalau tempat macam orang roboh kemenyang tu, orang bakar atas tu, roboh kemenyang bau semebok tu. Nabi kata tempat bara mereka tu, dalam tu, atas tempat bakar nak tuik bau tu, kayu gaharu. Kayu gaharu ni macam minyak wangi tu. Minyak wangi kayu gaharu tu kan wangi kan. Stasium. Maknanya tempat mereka ni, tempat bakar wangi mereka ni, atas tu ada uluwah. Al-uluwah ni kayu gaharu. Wangi je. Wangi. Dok kecing, dok berak, dok busuk, dok beringuh, dok berludah. Peluh daripada kasturi. Aroma dalam syurga pula bau tak. Tak. Kecing pun dok, berak tu dok, tak ada bau wacing, tak ada bau busuk. Tak. Kita dah sakit perut, berak rumah. Silap dah tutup pintu tandas, padak pun bau. Sukho. Tak. Dah. Ada anak kecil 2-3 orang berak belaka.
Ikat molek dah paper, buh dalam sapah, bolta sapah, paruan tamu bau. Oh, apa berok ni? Bau habis budu-budu, habis bau. Mengganggu rumah, buka tikar habis. Rosak aroma lah rumah. Sembuh terus, sekarang sembuh. Tak jadi apa kok, kuat bau. Dalam syurga tak ada gitu. Dalam syurga aroma ni apa? Bau. Sedap bau. Ada orang kalau dia berwangi-wangian, orang lelaki ni, malam hari Jumaat berwangi-wangi. Kasturi, ada orang suka pakai kasturi. Kasturi kijang, kasturi putih. Tak. Ada orang suka pakai oud. Oud Kalimantan. Banyak. Oud. Saya ni suka oud. Jadi aroma dalam syurga ni bau oud. Sedap bau. Nabi sebut. Isteri mereka. Isteri-isteri mereka bidadari. Orang lelaki ni, isteri mereka ni bidadari. Tapi hak masuk syurga yang pertama, macam hak atas sebut tu, orang masuk syurga hak kelas pertama macam bulan purnama tu, bukan orang lelaki saja, termasuklah orang puan dalam tu. Maknanya Nabi sebut golongan pertama masuk syurga ini, mereka seperti bulan purnama di langit, bukan orang lelaki saja, termasuk orang puan. Golongan yang kedua masuk syurga macam bintang yang paling cerah berkelip di langit, bukan orang lelaki saja, orang puan pun juga termasuk. Cuma sini disebut untuk orang lelaki, isteri-isteri mereka ini adalah bidadari. Dan juga isteri orang lelaki ini adalah isteri mereka di atas muka dunia dahulu. Kita ada bini kita ni, katalah bini kita mati dulu pada kita, katakan, maka kitalah suami terakhir dia. Tak, kita suami terakhir dia. Maka dalam syurga boleh kitalah, dengan syarat yang masuk syurga juga orang kita. Kalau kita mati dulu, isteri kita pun janda. Orang sepura orang lama dah bini kita. Habis edah orang pun pinang. Dia adalah isteri nombor 2. Suami nombor 2 dia, isteri tak, suami matilah. Dapat suami baru. Suami baru dia tu bila mati, dialah suami bagi isteri kita. Isteri kita boleh isteri lain kan? Antaranya bidadari diberi oleh Allah. Orang puan, suami terakhir dia itulah suami dalam syurga. Dah kita kau jumpa bekas bini kita kahwin jadi bini orang lain dalam syurga, tak marah. Dah kalau tak cabut habis dah. Perasaan-perasaan marah, perasaan-perasaan tak puas hati, cabut di kontorah, retak pendek sebelum sampai ke syurga. Selepas sirat, jambatan yang menakutkan tu, sebelum masuk syurga, jumpa pula jambatan pendek nama kontorah. Kontorah tu tempat apa? Antara tempat ni nak buang sifat-sifat dendam, sifat tak puas hati, sifat cemburu, sifat dengki, sifat hasad, buang situ. Lakah dalam pintu syurga, kau puas hati belaka. Tak? Antara isteri mereka ni bidadari. Bidadari ni makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Ta'ala buat ni bukan style manusia. Kita ni daripada kelahiran tu anak dia semua ni kecil besar gitu. Adapun bidadari ni Allah Ta'ala cipta gitu tu, rubik gitu lalu bidadari ni. Bidadari ni. Tak. Bidadari ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hurum maqsuratun fil khiyam, iaitu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Maknanya bidadari kita ni ada di syurga esok. Kita ni ada istana, ada kemah-kemah hak kita. Allah Ta'ala sebut hurum maqsuratun fil khiyam, dan bidadari-bidadari ni tetap tinggal di tempat-tempat mereka ni. Maksudnya kalau bidadari tu hak kita, dia duduk dalam istana kita, dia tak keluar-keluar daripada istana. Kita masuk dalam syurga, kita boleh istana. Dalam istana tu ada bidadari milik kita. Bidadari milik kita tu dia tak pernah keluar pun daripada rumah kita.
Sebab apa? Privacy. Orang lain tak tengok. Hak kita. Walaupun kita jalan ke syurga, pergi jumpa orang tu, pergi jumpa orang ni, pergi sembang tu syurga, bidadari kita duduk rumah berhias menunggu kepulangan suami dia di kalangan orang beriman yang jaga amalan wajib, yang tambah amalan sunnah, yang kuat tahajud, yang kuat zikir. Ya, bila balik tu dia sambung dengan godaan dia, dengan seksi dia. Tak, huru maksuratun fil qiyam. Bidadari ni kita tengok lawa. Tengok kali kedua kau lawa. Tengok kali ketiga kau lawa. Tengok kali empat kau lawa. Kau lawa. Bukan tengok lawa. Tengok kali kedua lawa juga tu bosan. Serupa tula je tengok. Tengok lawa. Tengok kali kedua petula kau. Tengok kali ketiga serupa tu. Puah. Nak juga ada puah. Tengok kali pertama, oh lawa. Makan nasi, contoh makan nasi dagang, makan nasi juga. Tengok pula, oh lawa. Tubik daripada istana syurga ke jalan, jumpa saing. Jalan syurga saya saing hok masjid kapung jumpa. Balik istana pula. Tengok kali tiga, oh lawa. Tengok kali empat, oh lawa. Tu bidadari. Sebab apa? Tengok makin tak puas. Itu bidadari Allah Ta'ala. Bidadari yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang beriman. Dah bini kita Adamiyah ni, tu bidadari. Ni Adamiyah ni, orang puang ni, duduk belakang tabir. Cemburu pula dia. Dalam tafsir Qurtubi sebab, ada satu pendapat tafsir Qurtubi sebab, perempuan mukminat solehah ni, orang perempuan yang beriman, beramal soleh ini, kelebihan dia berbanding dengan bidadari 70,000 kali ganda. Susah. Dah kalau bidadari sekali tengok, dua kali tengok, kholawa, dah 70,000 kali ganda. Kira apa? Ini disebut oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsir dia. Kalau tengok bidadari, kholawa, dah bini kita. Adamiyah ni maksudnya orang puang daripada anak Adam. Beriman. Sebab apa? Sebab orang perempuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan orang perempuan beriman tak ada pada bidadari. Antaranya ketaatan. Dia semayang, dia berkhidmat pada suami dia. Dia bangun tahajud juga, dia pun bersedekah juga. Lepas tu baca dalam kitab-kitab ni, bila orang perempuan masuk syurga, ngetuk lelaki dia, bidadari sambung. Bidadari pun kabur lah. Dia ni lawa, dia ni comel, dia ni menggodakan. Orang puan masuk, orang puan Adamiyah Salihat ni masuk, bila bidadari sebut kelebihan dia, orang puan ni, kami mulia juga. Kamu mulia dengan tahajud, kamu mulia dengan puasa sunat dengan kebenaran suami kalau suami ada. Kami mula dengan zikir, kami mulia dengan khidmat awal-awal lagi atas muka dunia. Khidmat pada suami awal-awal lagi atas muka dunia. Mu baru ni boleh khidmat ke suami mu nak syurga. Kami awal-awal lagi berkhidmat dengan suami atas dunia. Ni kalau masuk syurga, nyak dah lagi. Sebab apa? Kelebihan tak ada pada dia. Dan sebutlah satu beberapa ulama, perempuan-perempuan beriman ni dia jadi malikatu huril ain. Dia permaisuri kepada bidadari-bidadari yang ada. Dia lawa kali. Bahkan bidadari-bidadari itu dia boleh suruh. Dia ambil air, dia ambil itu, dia ambil ni. Banyak hebat ni orang puang tak. Perempuan yang menjaga aurat, yang taat pada suami, yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman ni zaman orang puang, zaman orang puang suka buka aurat dan berbangga dengan buka aurat. Tak. Zaman orang lelaki ni dia orang puang, zaman orang puang ni dia orang lelaki. Macam-macam zaman ni. Orang puang ni orang lelaki siap buat umrah lagi. Pengkik tu punah jannah dunia ni. Dia buat umrah bukan sah pun, dia pengkik kan. Dia orang puang. Bila orang puang dia buat umrah. Dia bila dia buat umrah, dia niat nak ihram. Lepas tu dia pakai ihram orang lelaki. Lepas tu dia tawah. Tawah ni mana sah.
Sebab dia pakai ihram orang lelaki. Syarat sah tawaf mesti menutup aurat. Itu orang puang. Rambut calak, leher calak. Intimak pula. Pakai orang lelaki. Nampak bahu. Dah sah kenapa? Tawaf je. Dah tawaf dah sah. Mungkin sa'i dah sah. Dah tak ada terketik. Lepas tu lepas sa'i mungkin cukup-cukup dah sah. Lepas tu tetap dalam keadaan ihram. Lepas tu balik Malaysia, langgar ambil ihram. Bila taubat nak kahwin. Kahwin pula keadaan ihram. Tak sah kahwin. Penuh janang. Tak. Sebab syarat, rukun nikah ni apa? Siswa. Suami, isteri, sirah, akad nikah. W, wali, A ada saksi dua. Antara syarat sah lelaki atau perempuan yang nak jadi pengantin, yang nak akad nikah tu mesti tidak dalam keadaan ihram. Syarat sah dia. Penuh jannah. Macam-macam hidup ni hari ni. Orang puan kena sabar. Tutup aurat, menjaga diri dia. Tak, orang puan lah dia pakai tutup aurat. Tak apalah, pakai tebal-tebal atas muka dunia ni pun. Demi untuk kecantikan yang kekal di akhirat esok. Demi untuk keindahan yang kekal di akhirat esok. Keindahan atas muka dunia ni nipu. Orang puang dia lawa jangan nipu. Masuk umur 40 keduk Suami tengok pun mudah lah itu. Belilah aloe vera, aloe vera. Nak mutih mulai. Dah masuk dapur, duduk depan api semua. Hitam muka. Goreng ni. Tok lelaki nampak, mu dulu tinggal. Masa kahwin dulu putih. Ni warna hitam. Duduk depan api semua. Masuk ni. Hitam. Beli aloe vera. Sapu muka, putih mula. Putih itu putih yang tidak kekal. Bila dak sapu je hitam mula, jadi dak haram lah. Make up gitu. Dia dak mengubah ciptaan. Sebab bila sapu ni dia putih, betul dia, kalau dak sapu dia hitam mula. Maknanya bukan mengubah tu. Dia cuma sapu tu dia putih sikit. Bila dak sapu jadi hitam. Gelap semula. Hak gitu dia dak kira. Ulama kata hak gitu harus sebab dia dak mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak mengubah ciptaan Allah Taala ni macam Michael Jackson tu. Kulit hitam dia bedah tukar kulit putih tu. Isteri-isteri mereka bidadari. Dan bentuk kejadian mereka seperti seorang lelaki sahaja. Seperti rajulun wahid. Dan bentuk kejadian mereka seperti seorang lelaki sahaja. Seperti bapa mereka Adam dengan tinggi 60 hasta. Masuk syurga ni bukan kecil cerita ni. Kita ni berapa meter berapa je ni. Tak. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 tinggi dah. Masuk syurga 60 hasta. Besar. Tak rasa sebab sangat besar belaki. Sangat besar belaki. Bukan waktu 60 hasta, waktu ni 10 hasta. Tengok cik, mana ni cik dah 60 hasta belaki. Bila 60 hasta belaki kau tengok sama besar belaki. Ada? Sabarlah burung nak syurga tu besar burung unta. Burung nak syurga tu besar unta. Lebih kurang besar burung unta tu burung nak syurga. Kalau kita besar ni, burung nak syurga besar burung unta. Takut. Tengok takut. Macam ke nak kekoh kita. Burung nak syurga ni saiz dia sebesar unta. Agaknya sebesar burung unta tu kok. Dah kita 60 hasta tinggi. Jadi tengok burung unta tu kecil. Ke burung atas muka dunia. Nampak? Dagingnya enak. Ni diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dak, siapa siang dulu pada pagi ni. Golongan yang pertama, golongan masuk syurga macam bulan purnama, indah. As-sabiqun as-sabiqun. Golongan yang kedua ini seperti bintang-bintang bercahaya langit. Orang syurga ni ada muqarrabun, ada ashabul yamin. Al-muqarrabun ni hak tingginya. Yang termasuk di dalamnya orang yang masuk syurga tanpa hisab tu. Masuk syurga tanpa hisab ni di kalangan umat Nabi 70,000 orang. Kemudian Nabi minta dengan Allah Ta'ala dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambah. Takkan 70,000 je umat Nabi ramai.
Nabi kata setiap 70,000 bawa pula 70,000 yang lain. 70,000 dah tak 70,000 berapa ribu orang daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut orang dalam syurga ini tak kecing, tak berak, tak berhingus, dan tidak berludah. Waktu kejadian sifat manusia atas muka dunia, dalam syurga tak ada. Sebab benda-benda gitu benda yang jijik, benda yang busuk, benda yang menyusahkan. Nak kecing, nak berak, nak berludah. Sikap mereka daripada emas. Sebab apa sebut sikap? Sebab sikap ni benda yang remeh-temeh. Kalau remeh-temeh gitu pun mah. Bayangkan mahkota atas kepala dia. Orang puang dalam syurga ada kain tudung dia. Kain tudung dia. Kalau sikap mah, kain tudung, mah. Takkan harga 80,000. Pakaian dia. Tak. Pinggang makuk dia, katil dia, istana dia. Kalau sikap pun mah, Allah. Kau lain tak tahu sosok lagi. Tak. Peluh mereka daripada kasturi. Sehat orang dalam syurga ni. Peluh. Tapi peluh tak usung. Peluh kasturi. Dan aroma mereka ni ada tempat bakar ubuh bara atas tubik wangi. Ubuh untuk tubik wangi, aroma dia tu aroma kayu gaharu. Sedap baru, tak usung. Nyaman. Isteri mereka bidadari. Kalau orang lelaki dapat isteri daripada bidadari, yang khas, yang setia pada suami dia. Kau duduk dalam istana tu, tak tubik-tubik. Sebab apa? Hak privacy untuk orang tu. Dan orang puang pula daripada adamiyak ni afdal daripada mereka. Lebih baik daripada mereka, lebih cantik, lebih menawan daripada bidadari. Dan mereka duduk dalam syurga ini, masuk syurga dengan tinggi 60 hasta sebagaimana bapa mereka Adam alaihi salam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.